Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dunia Muhammadiyah Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khaliwaddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Li Qiang berikutan dengan pelantikannya sebagai Premier of the State Council Republik Rakyat China. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara meneruskan sidangnya kemarin dengan Dewan meluluskan peruntukan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri berjumlah lebih 123 juta ringgit. Sidang bermula dengan pembentangan mukadimah oleh Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Dalam pembentangan tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pehin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof antara lain menjelaskan peruntukan yang dipohonkan akan memberi keupayaan kepada kementerian tersebut menegakkan dasar luar negara dan menjadi pemudah serta penghubung dari segi diplomatik dan persahabatan bersama negara-negara lain serta pertubuhan-pertubuhan serantau dan antarabangsa. Negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara kecil dan membangun akan terus berpegang teguh kepada prinsip-prinsip berbaik dengan negara-negara lain, saling hormat menghormati dan mematuhi keseksama semua negara serta tidak campur tangan dalam hal ehwal negara-negara lain bagi bersama-sama memelihara kedaulatan dan keutuhan negara. Negara Brunei Darussalam juga akan terus bekerjasama rapat dengan negara-negara lain di arena serantau dan antarabangsa dalam menyokong sistem yang berasaskan peraturan dalam memajukan kepentingan bersama. Setakat ini, kita telah menjalin hubungan diplomatik bersama dengan 172 buah negara. Dalam menyambut baik tema Belanjawan Negara bagi tahun kewangan 2023-2024, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua menekankan kementerian tersebut akan terus berusaha meningkatkan lagi hubungan dan kerjasama dengan negara-negara lain. Ini termasuk komitmen ke arah menjamin kepentingan kerajaan ke bawah Dunia Maha Mulia terus dihormati. Menerusi pendekatan whole of government, kaulah saya yakin kementerian serta agensi-agensi berkenaan akan terus bekerjasama rapat dengan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri serta pejabat-pejabat perwakilan di luar negara dalam menghormati komitmen serantau dan antarabangsa negara ini serta memelihara dan memajukan kepentingan negara kita. Usaha ini akan meningkatkan lagi kedayatahanan negara Brunei Darussalam bagi meraih pembangunan ekonomi yang mampan serta terus menikmati keamanan dan kestabilan untuk generasi yang akan datang. Sebelum meluluskan peruntukan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Dewan membahaskan dan meneliti beberapa persoalan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat. Sesi pagi kemarin turut mendengarkan mukadimah penyediaan belanjawan bagi Kementerian Pendidikan dan jabatan-jabatan di bawahnya berjumlah lebih 797 juta ringgit. Dalam pembentangan, Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan menggariskan keutamaan Kementerian Pendidikan bukan sahaja menghasilkan sistem pendidikan yang berkualiti tinggi, malah berusaha ke arah membentuk pelajar yang siap siaga masa depan. Pertama, meneruskan usaha berkaitan pengukuhan pelaksanaan program pemulihan pembelajaran atau Learning Recovery Program. Kedua, meneruskan usaha berkaitan pengukuhan program sokongan pembelajaran atau Learning Support Program. Ketiga, meneruskan usaha dalam pembentukan sahsiah dan akhlak yang mulia di kalangan pelajar selaras dengan falsafah Melayu Islam Raja MIB. Keempat, memperkukuh kerjasama dua hala dalam pembangunan kompetensi pelajar melalui memorandum-memorandum persefahaman dengan agensi-agensi serta institusi pendidikan dan latihan luar negara. Kelima, mempelbagaikan program-program dan kursus-kursus peningkatan kemahiran atau upskilling dan reskilling. Keenam, melaksanakan program-program yang ditawarkan menerusi kerjasama dengan syarikat-syarikat industri setempat. Ke arah menjana ekosistem pendidikan yang inovatif, Kementerian Pendidikan melaksanakan 7 projek utama. Pertama,
mengekalkan kesinambungan amalan terbaik pembelajaran teradun atau blended learning. Kedua, mengukuhkan piawaian dan kurikulum bagi literasi digital. Ketiga, melaksanakan inisiatif-inisiatif di bawah bidang teknologi pendidikan merangkumi usaha untuk mewujudkan sistem pengurusan pembelajaran atau learning management system, penyediaan bilik darjah pintar atau smart classroom serta melancarkan TV pendidikan atau MOE TV dan sistem pengurusan sumber digital atau digital resource management system. Keempat, perencanaan bagi mewujudkan kurikulum yang bersesuaian untuk mengukuhkan kemahiran asas literasi dan numerasi pelajar di peringkat rendah. Kelima, mereview kurikulum ekspres atau express curriculum. Keenam, mengukuhkan pelaksanaan penilaian kendalian sekolah atau school-based assessment. Dan ketujuh, memantau kualiti dan keberkesanan pendidikan melalui penyelidikan dan perkembangan. Dewan menangguhkan sidangnya pagi kemarin dan akan disambung esok pukul 9.30 pagi. Seminar Serantau Kesihatan Mental 2023 akan diadakan pada hari Sabtu 18 Mac ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengan tema Kesihatan Mental ke arah Kesejahteraan Ummah, seminar berkenaan akan membawakan 4 buah pembentangan. Pembentangan kertas perdana antaranya akan disampaikan oleh Yang Berhormat Pehin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan. Juga diadakan pameran Kesihatan Mental 2023 selama 3 hari bermula pada Jumaat 17 Mac. Turut diadakan ialah pemeriksaan kesihatan secara percuma dan kempen derma darah. Orang ramai dialu-alukan mengunjungi pameran tersebut. Acara merupakan anjuran Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Maklumat lanjut hubungi talian 888-6649 atau 715-2914. Tema Sustainable Development Goal 8, Decent Work and Economic Growth adalah relevan dan memberi manfaat kepada dialog belia ketika negara dan kerajaan di seluruh dunia berdepan tempoh pasca pandemik yang tidak menentu dengan ketidakstabilan global, bencana alam dan gangguan lain yang memberi ancaman kepada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi global. Peguam negara selaku pengerusi Lembaga Pengarah Sekolah Antarabangsa Brunei ISB mengongsikan perkara itu semasa majlis pelancaran persidangan isu-isu global Borneo ISB ke-19. Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmad bin Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Datuk Laila Utama Haji Awang Isa berkata, aspirasi bagi masa depan yang lebih baik dengan kemakmuran global dan pertumbuhan ekonomi yang kukuh terletak di tangan generasi muda dan mereka adalah bakal pemimpin industri dan tenaga kerja inovatif pada masa akan datang. Persidangan diisi dengan ucap tama tema persidangan, pekerjaan yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh 2 speaker jemputan. Melibatkan 300 delegasi daripada 23 buah sekolah di seluruh Borneo, persidangan dihoskan bersama oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan ISB. Persidangan diadakan sehingga esok. Semata Brunei dengan kerjasama Bank Baiduri mengadakan pameran seni amal sempena sambutan Hari Kesedaran Autisme Sedunia ke-16. Acara diadakan petang kemarin di Ibu Pejabat Bank Baiduri. Perasmiannya disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri. Acara amal ini mempamerkan bakat dan kemahiran individu autisme melalui karya seni mereka. Dengan bertemakan The Clues to Autism, pameran seni itu kini dibukakan kepada orang ramai sehingga 31 Mac 2023. Setiap karya seni yang dipaparkan adalah untuk dijual di mana 50% daripada jualan akan disalurkan kepada ahli seni dan 50% lagi akan disalurkan kepada organisasi. Semata Brunei peringati Hari Kesedaran Autisme Sedunia pada setiap 2 April. Para pelajar di negara ini disaran agar dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, kemahiran serta kepakaran tanpa mengenepikan nilai-nilai Melayu Islam Beraja yang perlu ada dalam setiap pelajar. Perkara tersebut ditekankan oleh Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, semasa majlis penutupan program Negaraku Kebanggaanku sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39. Majlis berlangsung petang kemarin di kampus Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Yunisa.
Antara pengisian majlis penutupan, bicara kebangsaan dengan tajuk Memperkasa Kesiapsiagaan Belia menuju Wawasan Negara 2035. Forum antara lain membincangkan peranan para belia negara dalam menjadi belia yang beriman, bertakwa dan bersemangat patriotisme dan nasionalisme. Terdahulu, perasmian program disempurnakan oleh Dr. Hajah Lili Suzana binti Haji Syamsu, penolong Rektor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNISA. Program diungkapkan oleh Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam FPPI UNISA dengan kerjasama Pusat Sejarah Brunei yang bertujuan menggilap bakat potensi mahasiswa dan mahasiswi UNISA dalam menganalisa, merancang strategi bagi membantu pengurusan dan mengolah semangat menyambut Hari Kebangsaan Negara. Program menghalusi ibadah sembahyang bagi mu'alaf diungkayah sebagai usaha untuk memperkasa para mu'alaf agar memiliki mutu ibadat sembahyang yang berkualiti dengan didasari kekentalan iman di samping nilai kompetensi yang tinggi untuk mendepani cabaran dalam memajukan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Diadakan bersempena sambutan Isra' dan Mi'raj 1444 Hijrah, program anjuran Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'alaf, tarbiyah mu'alaf itu berlangsung kemarin secara serentak di keempat-empat daerah. Di daerah Brunei dan Muara, seramai 43 peserta menyertai program yang diadakan di Dewan Persidangan Pusat Dakwah Islamiah. Pengisian program termasuk memberikan bimbingan kepada para mu'alaf mengenai tata cara wudu menggunakan botol penyembur air. Selalu kan pakai air pipe. Jadi ini bila menggunakan spray ataupun menggunakan air botol, dorang macam teruja, oh rupanya cukup juga. Macam dalam lihat sikit kan apa? Spray itu botol damit, tapi untuk 2-3 orang belum lagi nampak banyak kurangnya. Jadi bagi kami mu'alaf kan banyak ada yang terlupa, terlepas pandangnya kita ni kan. Jadi kami mau lagi untuk meneruskan lagi, menghaluskan solat ini untuk sembahyang ini. Semoga program ini diteruskan sampai bila-bila, sentiasa diadakan setiap bulan bagi membantu mu'alaf-mu'alaf untuk menghalusi lagi cara solat. Alhamdulillah, dengan cara-cara macam ini kami sebagai para mu'alaf akan dapat sedikit sebanyak pengetahuan yang mendalam lagi tentang agama Islam. Di daerah Belait, 34 orang peserta menyertai program yang diadakan di Dewan Serbaguna Pejabat Unit Dakwah Kuala Belait. Program bertujuan bagi meningkatkan tahap kefahaman mengenai kewajipan melaksanakan solat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat menghadiri bingkil ini, dan saya menserukan kepada mualaf-mualaf yang di luar sana macam diri saya sendirilah perlu dibimbinglah. Penting terutamanya kepada saudara-saudara baru, sama ada yang sudah lama memeluk Islam ataupun yang baru memeluk Islam lah, bagi menghalusi lagi ibadah sembahyang tadi. Sementara itu, seramai 51 orang peserta menyertai program seumpamanya yang diadakan di Masjid Kampung Bang Dalam, daerah Tutong. Program dihasrat dapat menyemai sikat tanggungjawab untuk melaksanakan sembahyang fardu yang merupakan ibadah wajib dalam kehidupan seharian. Walaupun kami sudah tahu sembahyang itu, tapi ada perkara-perkara yang belum kami ketahui yang khusus untuk sembahyang supaya kami dapat mengerjakan sembahyang dengan sempurna. Akan diusahakan untuk mengikuti lagi lah, yang mana ini baik untuk kami sendiri juga, untuk masa depan kami juga lah sebagai seorang mu'alaf. Manakala di daerah Temburong, program diadakan di Balai Ibadat Kampung Sibut. Program disertai 36 orang mu'alaf. Melalui program ini, peserta diharap akan terus istiqamah dalam melaksanakan amal ibadah dengan sempurna demi mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ini memanglah ada juga kekurangannya, tapi selepas ini alhamdulillah banyak kelebihannya untuk mengikuti kursus ini. Pengalaman tu banyak, walaupun ia macam indah, macam ada singkat-singkatnya lah praktikal sembahyang atau semua, tapi lebih boleh orang mengetahui, mengajar kami lagi dengan cara yang betul-betul orang tertib lah.
Majlis Perundingan Kampung Menunggul dengan kerjasama agensi kerajaan dari Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Jabatan Pengangkutan Darat JPD dan pasukan polis diraja Brunei baru-baru ini mengungkapkan sesi pemberigaan mengenai isu kenderaan terbiar kepada penduduk Kampung Menunggul. Pemberigaan tersebut diadakan di Masjid Kampung berkenaan. Pemberigaan disampaikan oleh Awang Hasnul Kamal Asari bin Haji Azhari, Pegawai Malaysian Kanan JPD yang antara lainnya mengongsikan maklumat mengenai perkhidmatan di bawah kawal seliaan JPD. Pemberigaan turut mengongsikan mengenai tindakan dan kompaun yang boleh diambil oleh pihak berkuasa mengikut Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 dan kompaun tidak kurang RM500. Juga diadakan aktiviti pengumpulan data bagi kenderaan terbiar anjuran Sekolah Rendah Nakhoda Abdul Rashid Menunggul. Hari Terbuka Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE berakhir kemarin setelah dibukakan bagi kunjungan orang ramai selama 3 hari. Pelbagai pengisian diberikan kepada pengunjung, antaranya sesi konsultasi dan aktiviti yang melibatkan modul-modul pelajaran setiap institusi. Seperti IBT yang lain, IBT Kampus Mechanical di Kampung Tungku juga membukakan peluang kepada pengunjung, khasnya kepada pelajar yang berminat untuk mendaftarkan diri ke institut ini. Selain demonstrasi, sesi konsultasi bersama tenaga pengajar juga menarik minat serta memberikan sedikit gambaran tentang pengajaran yang ditawarkan. Kami memberikan konsultasi terhadap para bakal pelajar dan juga penjaga-penjaga ataupun juga ibu bapa mereka terhadap kursus yang ditawarkan, iaitu 3 kursus yang kami mengoffer: HNTech in Automobile Technology, NTech Apprenticeship in Automotive Technician dan juga NTech in Light Vehicle Mechanics. Manakala bagi penuntut institut ini, pembelajaran selama hampir 2 tahun memberikan mereka pengetahuan baharu, kemahiran otomotif dan menyuntik semangat membuka bengkel kereta sendiri di masa hadapan. If ada peluang, I'm gonna sambung lah. Kalau Tani tahu apa-apa tu, then Ani boleh membantu Tani lah apa yang dalam Tani pelajari itu. Kos ni bagus untuk kalau orang jadi mekanik, sama banyak dipelajari lah selama 2 tahun itu. Dapat kerja macam usaha kereta di mekanik. Masa awal fikir payahlah, macam-macam kan dia barat lah, apa banyak negatif side-nya lah. Tapi sudah buat benda tu macam siuk, senang. Maybe it can lead me to a better job, and also, if possible, can open my own workshop, do own repair. IBT Kampus Sultan Bolkiah Seria juga mengadakan hari terbuka. Ia bertujuan untuk memberi peluang kepada para penuntut atau pemohon berinteraksi dengan tenaga pengajar, para pelajar IBT serta membuat lawatan kampus. Sebanyak 7 kursus sijil kebangsaan pendidikan teknikal NTech dan sijil tertinggi kebangsaan pendidikan teknikal HNTech ditawarkan bagi pengambilan Ogos tahun ini. 2 kumpulan yang terdiri daripada para pelajar Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan berjaya mendapat tempat sebagai pemenang projek STEM dalam kategori Community dan End School sempena Southeast Asia STEM Fair and Exposition 2023 anjuran Pusat Serantau Simeo STEM Ed di Bangkok, Thailand. Kumpulan pertama dengan projek Pigeons Problem juga menerima anugerah The Most Interesting Project semasa pertandingan tersebut. Manakala kumpulan kedua juga memenangi anugerah dengan projek Bird Problems in MSPSBS. Melalui pertandingan berkenaan, kedua kumpulan berjaya menghasilkan poster, laporan dan video yang mengetengahkan isu pencemaran yang disebabkan oleh burung-burung liar di kawasan bangunan-bangunan sekolah dan seterusnya mencari jalan penyelesaian melalui kaedah STEM. Pertandingan antara lain bertujuan meningkatkan kemahiran para pelajar dalam menyelesaikan cabaran dengan menggunakan kemahiran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM.